أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa kabar tuan-tuan sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له إلى الجنة. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. فأما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji-pujian, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kepada kita sehari lagi umur pada hari ini. Kita berada pada hari yang baru. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan umur kita dilanjutkan. Dalam masa umur dilanjutkan ini, Allah juga memberikan kepada kita semua kesihatan yang baik. Dapat datang ke pejabat di tempat kerja, dapat berada di dalam majlis ilmu, dapat berjumpa dengan keluarga dan rakan-rakan. Bermacam nikmat yang masih Allah pinjamkan kepada kita. Dan nikmat yang berbentuk pinjaman ini pastinya satu hari nanti akan ditanya di mahsyar Allah. Nama lain bagi hari kiamat adalah Yaumul Hisab, iaitu hari akan dihitung semula manusia tersebut ketika mana dia berada di atas dunia dahulu 40 tahun, 50 tahun ataupun berapa sahaja umurnya. Semua itu tidak akan terlepas dalam perhitungan Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Mudah-mudahan insya-Allah dengan umur kesihatan yang Allah berikan kepada kita, yang dipinjamkan lagi kepada kita ini, kita berusaha sebaik mungkin setiap hari berfikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarrub ila Allah, dan kita sentiasa berfikir bagaimana untuk kita boleh mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Selawat serta salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus salih. Muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kerana tuan-tuan sudi hadir berada awal di dalam surau kita ini untuk sementara kita menantikan zuhur dan menantikan rakan-rakan kita yang lain. Kita berada di dalam majlis ilmu, mungkin ada di kalangan rakan yang lain, mereka mengikuti secara online. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada sesuatu yang manfaat, dapat kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quran, bukan hanya sekadar ataupun memahami ayat tersebut, tetapi jauh yang lebih penting, apabila Al-Quran itu diturunkan, tujuan yang terbesarnya adalah mengamalkan di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan,
Sekarang sudah setengah hari kita berada pada hari yang baru. Hari ini hari Khamis. Berfikir sebentar kita tuan-tuan pada diri kita masing-masing. Mana ayat yang telah saya baca dan faham pada hari ini? Dan jika kita faham, alhamdulillah. Kemudian kita bertanya kepada diri kita, ayat yang kita baca dan kita faham itu, sudahkah saya amalkan? Sudahkah kita praktikkan di dalam kehidupan kita? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, umur kita ini kita tak tahu sampai bila. Yang disebut di dalam Al-Quran dengan kalimat ajal. Kita biasa guna perkataan dengan hurufnya A, J, A dan L, ajal. Dia asal kalimah daripada bahasa Arab, Hamzah, Jim dan Lam, ajal. Kita orang Melayu mengambil kalimah tersebut dan gunakan dalam bahasa kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf berkenaan dengan kalimah ajal itu dengan bunyinya, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum. Sekali lagi disebut perkataan itu, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan bagi tiap-tiap umat itu, bagi tiap-tiap manusia itu, bagi tiap-tiap jiwa itu ada ajal. Apa sebenarnya terjemahan ajal ini tuan-tuan? Dalam bahasa Melayu kita kan ajal. Dalam bahasa Arab tadi Hamzah, Jim dan Lam. Sebenarnya apa terjemahannya? Tempoh. Ajal terjemahan asalnya adalah tempoh. Apabila kita masuk, kita bayangkan dahuluan ketika kita belajar di universiti, mungkin pada SPM kita masih ingat Dewan Peperiksaan, kertas yang nak kita jawab itu, kita masuk dalam Dewan Peperiksaan, kita diberikan tempoh yang jelas tuan-tuan. Andai kata contoh kita masuk jam 9 pagi, tidaklah pengawas ataupun ketua pengawas Dewan Peperiksaan itu beritahu kepada kita, baik murid-murid semua silakan masuk, duduk di tempat masing-masing, pastikan alat tulis semua sudah tersedia, jangan mula selagi belum dibenarkan. Maka saat bermula dia akan kata, kertas ini akan bermula pada jam 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Dia mesti akan sebut tempoh terakhir, masa yang diberikan kepada kita untuk kita menjawab soalan tersebut. Dia tidak akan kata kepada kita, baik murid-murid sedia, anda boleh mulakan sekarang, bermula jam 9 sehingga pada tempoh yang tidak ditetapkan. Tak ada kan? Takkan berlaku seperti itu. Okeylah, maksudnya kita sebagai calon peperiksaan yang akan menjawab kertas itu, kita boleh bajet, kita boleh jangka satu soalan berapa masa kita nak spend. Kita tak boleh dalam 1-2 soalan kita nak habiskan masa kesemuanya pada soalan tersebut. Nanti bagaimana dengan soalan-soalan yang lain yang tidak akan terjawab? Okeylah, ada ajal, itu namanya 9 ke 12 tengah hari itu ajal tempoh. Yang masalah sekarang ini tuan-tuan, umur kita ni. Yang masalah sekarang ni umur kita. Kita tak tahu bila tempoh yang Allah akan berikan kepada kita. Dan tak ada seorang pun beritahu kepada kita dengan jelas ataupun dengan tepat, Firdaus, umur anda sehingga sekian, sehingga hari sekian, sehingga waktu sekian dan di tempat sekian. Tak ada tuan-tuan. Tidak ada. Bahkan tadi ketika kita menduduki peperiksaan, kita pun tak boleh suka-suka pergi masuk dewan ataupun di tempat sekolah yang lain ataupun universiti yang lain, tak boleh. Kita telah ditetapkan dengan dewan ini, tempat kita kena datang, tempat kita kena hadir, sekian waktunya. Maka kita tidak boleh pilih di tempat yang lain. Tuan-tuan, tidak seperti umur yang Allah berikan kepada kita. Allah sebut di penghujung surah Luqman berkenaan dengan umur kita ini, wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Anda sama sekali tidak akan tahu di manakah tempat yang anda akan diwafatkan, akan dimatikan, akan dicabut nyawa anda. Kita lah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tidak tahu bilakah tempoh nyawa yang Allah pinjamkan kepada kita ini. Maka sepatutnya kita kekal menjadi orang yang bersedia bila mana datang malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita. Minggu lepas, sekitar hari Rabuan, jiran belakang rumah saya, lorong yang lain itu, sedang bersama dengan anak-anak dia tuan-tuan. Macam kita lah, balik solat maghrib pukul 8:10 sampai rumah, nak makan malam bersama dengan keluarga, anak-anak pun ada di ruang tamu, sedang bersama dengan keluarga. Dekat situ juga tuan-tuan, dekat ruang tamu itu juga tiba-tiba rebah dan terus meninggal dunia. Saya kira tidaklah
umurnya lanjut sangat, umurnya sekitar 52 tahun sahaja. Tuan-tuan, kita tidak tahu. Pulang, pergi surau, pergi masjid, balik jumpa anak-anak dengan keluarga. Tiba-tiba bila Allah kata kepada malaikat Israel, kena pergi kepada fulan itu, jangan tertangguh. La yastakhiruna sa'ah, ayat tadi disebutkan. Jangan terlambat walaupun 1 saat, walaupun 1 second, dan jangan dicepatkan walaupun 1 saat ataupun 1 second. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu untuk di awal ini. Baik, pada pertemuan kita Julai yang lepas, kita terhenti pada ayat yang keempat di dalam surah Al-Baqarah. Telah saya sebutkan dan telah kita lihat apakah cerita yang terdapat pada ayat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat dalam surah Al-Baqarah ini. Sekali lagi secara pantas saya ulang serba sedikit. Apabila kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal pada ayat yang ke-6 dalam surah Al-Fatihah, bunyinya apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan hidayah petunjuk kepada kita. Hidayah petunjuk yang apa kita harapkan ini tuan-tuan? Jalan yang lurus. Telah kita katakan, ceritanya telah kita sentuh, ya. Kemudian untuk memastikan Allah Azza wa Jalla meletakkan kita, memastikan kita berada pada sirat al-mustaqim itu, kita kena ada tugas. Dia bukan hanya sekadar berdoa tetapi tidak bertindak. Ini bukan ciri orang yang beriman ataupun orang yang Islam. Seorang mukmin, seorang Muslim tidak cukup hanya sekadar berdoa, dia ada ikhtiar. Tuan-tuan, cuba ingat 3 perkara ini. Ini penting dalam segala urusan kita, urusan dunia ataupun urusan ibadah kita. 3 perkara ini sangat penting. Yang pertamanya namanya ikhtiar, yang kedua namanya doa, dan yang ketiga namanya tawakal. Ketiga-tiga ini disebutkan dalam Al-Quran. Berkenaan dengan tawakal nanti akan disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Berkenaan dengan ikhtiar disebutkan pada ayat 2, 3 dan 4 dalam surah Al-Baqarah. Pada doa tersebut, ikhtiar yang pertama tadi, ikhtiar, yang kedua doa, semua ini disebut dalam Al-Quran. Ikhtiar banyak berada di dalam Al-Quran, doa pun banyak diajarkan di dalam Al-Quran. Maka 3 elemen ini pastikan dalam apa sahaja urusan kita, jangan pernah hilang salah satu daripada ketiga-tiga ini. Cuba bayangkan begini, ada orang, dia kata kepada kita, dia nak masuk syurga, harap syurga yang tertinggi pula tu, doa dia, tetapi dia tak nak solat. Dia doa, tetapi dia tak nak solat. Solat tadi apa dia? Ikhtiar. Dia kata, berapa saya nak solat? Saya banyak beri sumbangan kepada orang. Mana tempat yang awak cuba cakap? Semua tempat tu saya sumbang. Oh, rumah anak miskin ini, orang-orang anak yatim ini, ni tempat yang saya sumbang. Paling banyak pun saya. Berapa ramai orang yang saya dah sponsor pergi umrah? Saya juga orangnya. Tetapi dia tak nak solat, tak nak menjaga aurat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dia tidak layak untuk mendapat syurga Allah. Sia-sia dalam derma ataupun sumbangan yang dia keluarkan. Dia mesti ikhtiar menjadi Muslim yang sejati. Soalan yang pertama sebelum ditanya soalan-soalan yang lain, betullah memberikan sumbangan bantu orang itu ibadah. Tetapi ada soalan yang ibadah yang pertama sekali akan ditanya di mahsyar Allah. Dan jika lepas soalan yang pertama itu, baru akan pergi pada soalan-soalan yang seterusnya. Apakah soalan yang pertama itu? Tentang solat. Ikhtiar yang pertama tadi, solat untuk nak jadi calon penghuni syurga. Kemudian berdoa kepada Allah. Nanti kita akan pergi lihat apa doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran bila sampai pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, tawakal. Apa maksud tawakal? Mewakilkan. Kita pun bahasa Melayu perkataan wakil, asal kalimahnya wakil itu daripada perkataan bahasa Arab wakala, wakil, ya. Apa maksud wakil ini? Kita tak mampu untuk melaksanakan perkara tersebut, tetapi kita minta seseorang untuk bantu kita. Contoh, kita ada surat urgent, kita nak sampaikan surat ini mesti sampai kepada rakan kita, pejabat yang berada di Alostar ataupun di Kedah. Kita tak boleh pergi, kita ada meeting yang penting juga di KL ni, tetapi kita harap surat ni boleh sampai cepat besok ke Alostar. Ada sekarang pos ekspres, pos laju, ada yang lebih laju daripada pos laju. Tuan-tuan, hari ni hantar, kurang 24 jam besok boleh sampai, tanpa kita hadirkan diri ke sana, kan? Kita mewakilkan syarikat kurier itu untuk bawa amanah urusan penting ini. Tuan-tuan, ini antara kita dengan manusia urusan di atas dunia. Maka antara kita dengan Allah urusan akhirat kita. Maka wakil yang paling layak adalah Allah
Azza wa Jalla yang sentiasa berada dalam jiwa dan hati kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada pertemuan Julai yang lepas kita terhenti pada ayat yang keempat. Jadi pada cerita doa kita tadi, ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah, agar Allah berikan kita, hidayahkan kita, petunjukkan kita, memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Dia ada tugas. Apa tugas dia? Ayat 2 surah Al-Baqarah. Apa lagi tugasnya? Ayat 3 surah Al-Baqarah. Apa lagi tugasnya yang terakhir? Ayat 4 surah Al-Baqarah. Bila dah buat apa yang terkandung pada ayat yang kedua itu, apa yang terdapat, apa yang terkandung pada ayat yang ketiga itu, begitu juga pada ayat yang keempat, Allah memberitahu pada ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Hari ini ayat yang kita akan sambung pada hari ini, iaitu ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Cuba perhatikan pada ayat yang kelima surah Al-Baqarah ini, semua kita hafal. Ada kalimah hudan dengan jelas. Ulaika ala hudan. Maka dalam ayat 6 surah Al-Fatihah itu ada kalimah ihdina, iaitu berikan hidayah kepada kami. Kemudian dalam ayat 2 surah Al-Baqarah pun ada kalimah hudan, iaitu hudan lil muttaqin. Sekarang ayat yang kelima sekali lagi diulang kalimah yang sama, dengan maksudnya mereka lah yang akan mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita guna Waze, hari ini kita guna Google Map ataupun apa sahaja aplikasi GPS yang boleh membawa kita pada destinasi yang ingin kita tuju dengan selamat dan cepat, tanpa ada kemalangan ataupun kesesakan jalan raya, ataupun mungkin kita nak elak tol. Kita boleh pilih, tuan-tuan. Bukan kita tak tahu jalan tu. Tadi saya daripada Kuala Selangor hantar isteri daripada Sungai Buloh sampai ke sini. Bukan saya tak tahu laluan ke sini, tetapi tekan juga Waze, supaya apa dia? Waze boleh beritahu kepada saya, jalan ini jika ada kesesakan, mungkin ada kemalangan, anda boleh elak. Maka namanya apa dia? Petunjuk. Waze itu tadi saya anggap sebagai petunjuk untuk sampai ke sini tepat 10 minit sebelum jam 1. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini perjalanan kita di atas dunia sahaja. Maka sekarang perjalanan orang Muslim, orang yang beriman, yang disebut sebagai hamba Allah, dia sepatutnya ada satu Waze yang boleh membawa dia dan keluarga dia berjaya, bukan hanya semata-mata di dunia, tetapi sehingga dia meninggal dunia, berjaya di alam barzakh, kemudiannya insya-Allah selamat nanti di mahsyar Allah. Maka soalan saya, apakah Waze alat yang akan kita gunakan untuk perjalanan yang jauh ini, tuan-tuan? Tidak lain tidak bukan, itu kembali pada ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Bunyinya apa tadi? Zalikal kitabul la raiba fi. Jadikan Al-Quran ini, Alkitab ini, sebagai satu Waze ataupun panduan yang langsung tidak ada keraguan padanya. Pernah dengar kan? Ada orang guna Waze, lepas tu dia rupa-rupanya dia salah tekan. Kan dekat Waze tu kita boleh pilih, kita ni nak bawa kereta ke nak bawa motor. Dia bawa kereta kawan ni, tetapi dia tekan motor dekat Waze tu. Jadi Waze tu bawa dia jalan laluan motor, ada titik, ada jambatan yang kecil. Sedangkan sekarang dia bawa kereta, pun tersangkut dekat situ, tak boleh masuk. Apa anggapan dia kepada Waze tu sekarang? Waze ini salah, padahal dia yang salah. Dia tak tekan dekat situ, pilih vehicle dia ataupun kenderaan dia. Ataupun mungkin sebelum ni dia seorang penunggang, rider, seorang penunggang motosikal. Hari ni kebetulan kena naik kereta, mungkin hujan, tak sempat tukar pergi pilih kenderaan. Tuan-tuan, pada ketika itu ada orang menganggap bila berlaku kejadian seperti itu pada diri dia menganggap ada raiba. Ada apa dia? Dia ragu dengan Waze tersebut. Maka Allah beritahu kepada kita tentang Alkitab ini, minta maaf, Al-Quran ataupun kitab ini sedikit pun tidak ada keraguan pada ini. Tuan-tuan, besok hari Jumaat, tuan-tuan akan baca surah apa dia? Tuan-tuan akan baca surah Kahfi. Saya harap kita membaca surah Kahfi keseluruhan ayat. Boleh nak? Keseluruhan ayat. Jangan hanya sekadar 10 yang awal dan 10 yang akhir. Cukup-cukuplah tahun-tahun yang lepas, zaman kita muda dahulu, ya, kita membaca 10 yang awal dan 10 yang akhir. Itu dulu, tuan-tuan. Apabila Allah panjangkan umur kita, berikan kesihatan kepada kita dalam urusan ibadah kita, kita kena ada upgrade. Semua benda kita nak upgrade. Pakaian, kenderaan, banyak benda kita nak upgrade.
tetapi fikirkan sama, sepatutnya jauh lebih penting kita tingkatkan, upgradekan urusan ibadah kita. Baik, besok kita akan baca surah Al-Kahfi. Apakah ayat yang pertama dalam surah Al-Kahfi itu membawa sehingga ayat yang kedua menyebutkan tentang Al-Quran yang tadi dalam ayat surah Al-Baqarah ini kata Al-Kitab la raiba fi. Bunyi ayat yang pertama surah Al-Kahfi itu Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hamba-Nya yakni Muhammad, yang mana Alkitab itu, Al-Quran itu lam yaj'al lahu 'iwaja, sama sekali tidak pernah bengkok. Kalau tadi dalam ayat surah Al-Baqarah ini tidak ada langsung keraguan pada Alkitab itu, sekarang dalam surah Al-Kahfi Allah beritahu langsung tidak ada bengkok. Lawan bengkok apa dia? Lurus lah. Apa maksud lurus? Sirat al-mustaqim tadi ya, dalam surah Al-Fatihah yang kita minta mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, rupanya tidak cukup pada ayat yang pertama dalam surah Al-Kahfi itu mengatakan Alkitab itu tidak bengkok. Ditekankan, dikuatkan lagi pada ayat yang keduanya, seterusnya qayyiman liyunzira ba'san syadida. Dia merupakan satu panduan yang paling qayyim, yang paling kuat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk kita berjaya di atas dunia dan akhirat, apa ada GPS yang akan kita gunakan dalam diri dan keluarga kita dan masyarakat kita, tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran. Pegang sebaik mungkin, baca setiap hari. Telah saya kongsikan, telah saya perkatakan berkali-kali betapa penting kita pada hari ini membaca Al-Quran setiap hari. Bukan hanya sekadar membacanya banyak, tetapi yang jauh lebih penting adalah usaha untuk memahaminya. Barulah kita dapat mempraktikkan di dalam kehidupan kita. Baik, kita kembali pada ayat yang kelima tadi. Maka Allah kata, jika selesai anda pada ayat yang kedua di atas, pada ayat yang ketiga di atas, pada ayat yang keempat di atas, Allah kata apa dia? Mereka itulah orang yang akan mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Tuan-tuan, hidup di atas dunia ini, banyakkan kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang disebutkan dalam ayat ini mir rabbihim, daripada Tuhan mereka, Tuhan kita. Apabila kita bergantung dengan manusia, itu ramai yang kecewa, tuan-tuan. Ramai manusia hari ini kecewa apabila kehidupannya bergantung dengan manusia. Kesehatannya, gajinya ataupun rezekinya. Apa maksud saya bergantung rezeki dengan manusia ini? Maksudnya adalah, betul kita sibuk, tuan-tuan. Betul kita ini adalah seorang staf. Di atas kita ada majikan. Tetapi kita boleh berbincang, insya-Allah, jika majikan kita itu adalah orang yang faham, bahkan mungkin di Islam, dia faham insya-Allah. Dalam negara kita tak berlaku, tuan-tuan. Apa maksud saya? Bos kita insya-Allah dia boleh faham. Tiba waktu solat, dia takkan halang untuk kita solat. Dan kita tahu waktu solat jam berapa, zuhurnya dan asarnya. Mungkin ada yang kerja sampai ke malam, maghrib, termasuk maghrib dan juga isyak. Maka seorang yang benar-benar ingin mencari rezeki, yang dia tahu rezeki itu datang daripada Tuhan, bukan daripada bosnya, tiba waktu solat 5 minit ataupun 10 minit sebelum waktu solat itu, dia dah tinggalkan sebentar. Bukan tinggal selama-lamanya, dia tinggalkan sebentar urusan kerjanya. Kerana azan kita, azan sejak kecil kita dengar, bukanlah Tok Bilal tu dia azan hayya 'alal falah, kemudian baru hayya 'alas salat. Tidak. Untuk kita falah, untuk kita berjaya, selesaikan dahulu solat. Mari datang dulu solat. Pada surah Al-Fatihah yang lepas telah kita lihat kan, pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak boleh diterbalikkan menjadi na'budu iyyaka. Tak boleh. Maka apabila tiba waktu ibadah kita kena tinggalkan segala urusan dunia. Baru kemudiannya Allah akan berikan kemudahan untuk kita berjaya di atas dunia. Hayya 'alal falah. Baik. Tuan-tuan, sangat hebat saya janjikan pada pertemuan yang lepas, iaitu beberapa kalimah yang terakhir, kurang lebih 3 kalimah yang terakhir dalam ayat yang kelima ini. Bunyinya apa dia? Wa ulaika humul muflihun. Cuba sama-sama perhatikan apa yang saya nak sampaikan ini ya. Apa terjemahan dia itu? Wa ulaika humul muflihun.
dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tak cukup Allah berikan hidayah. Selepas selesai ayat 2, 3 dan 4 kita praktikkan dalam kehidupan kita. Pertama, Allah berikan hidayah. Hidayah itu satu yang dimaksudkan sebagai petunjuk. Maknanya satu perkara yang subjektif. Macam-macam. Hidayah ni macam-macam tuan-tuan. Apa maksud antara hidayah yang boleh kita faham? Ya. Contohnya, kita ada banyak urusan yang tiba-tiba bos datang bagi dekat kita tugas, kita tak selesai tugas ni, bos datang lagi tambah B dan C. Tuan-tuan, hidayah ini antaranya bila kita jaga Allah, jaga solat, jaga Al-Quran, sedekah dan sebagainya, mari datang kerja macam mana pun, Allah berikan kita ketenangan. Bukan kita terus datang stres ataupun pressure. Lagi hidayah maksudnya apa dia? Bos bagi tugas, kita dapat tiba-tiba Allah datangkan idea, oh macam ni cara untuk uruskan, selesaikan tugas ni. Ataupun Allah datangkan seseorang kepada kita, biar aku bantu, nampak macam banyak kerja ni, aku boleh bantu. Tuan-tuan, ini hidayah. Petunjuk, bantuan daripada Allah. Tuan-tuan, nanti kita akan sampai dalam surah Ali Imran, kisah tentang Maryam alaihissalam. Saat dia dilahirkan, ayahnya yang bernama Imran itu, sejurus dia dilahirkan oleh ibunya Hannah, ayahnya yang bernama Imran itu meninggal dunia. Maka Maryam ini dibesarkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Saat dia remaja, si Maryam ini telah memberikan satu pengajaran yang besar terhadap Nabi Zakaria alaihissalam. Tak sangka Nabi Zakaria tak sangka budak kecil, remaja perempuan ini akan memberikan satu pengajaran yang terkesan dalam diri Nabi Zakaria alaihissalam. Apa ceritanya? Tuan-tuan, apabila Nabi Zakaria ditugaskan, diamanahkan memelihara, kena mendidik, membesarkan Maryam ini, maka dia kena jaga pakai, tempat perlindungan dan makanan kepada Maryam ini. Namun, apabila Maryam ini diletakkan di kamar, di bilik tempat dia beruzlah, tempat dia beribadah, Nabi Zakaria datang nak bagi pakaian, Nabi Zakaria nak datang bagi makanan, semua tu dah ada tiba-tiba di hadapan pintu Maryam sebelum Nabi Zakaria sampai. Maka dia terkejut. Tuan-tuan nanti balik, kan? Sampai seminggu, tuan-tuan tak sediakan barang makanan, keperluan dapur apa semua. Tiba-tiba benda tu semua ada je. Anak pun tak minta, isteri pun tak minta tambah. Tuan-tuan akan rasa satu kepelikan. Mesti akan rasa. Bila Nabi Zakaria alaihissalam tanya kepada Maryam, ini pakaian, ini makanan, wahai Maryam, daripada mana datangnya? Apa jawab Maryam alaihissalam? Qalat huwa min indillah. Pakcik, buat apanya nak terkejut, nak rasa aneh tu kenapa? Huwa min indillah, ini semua daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa tadi yang 3 saya sebut, ikhtiar. Apa ikhtiar Maryam? Banyak ibadah, kemudian berdoa, dia kerap beruzlah. Dan sampai disebutkan dalam, jika kita baca kisah Maryam, tempat dia tu nak sampai ke bilik dia tu kena melepasi 12 anak pintu, jauh ke dalam. Yang ketiga, dia tawakal kepada Allah. Maka ketika Nabi Zakaria datang kepada dia, bertanya soalan demi soalan tentang mana datang semua rezeki ini, hanya dia jawab, qalat huwa min indillah, ini semua datang daripada Allah Azza wa Jalla. Hebat kebergantungan, tawakal, akidah Maryam alaihissalam antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Disambung lagi, disebutkan kepada Nabi Zakaria, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Wahai paman, wahai pakcik, sesungguhnya rezeki Allah ini boleh Allah beri kepada sesiapa yang ia kehendaki tanpa disangka-sangka. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kembali pada ayat yang kelima tadi. Yang pertamanya, bila selesai dalam surah Al-Baqarah ayat 2, 3 dan 4, kita lakukan, praktikkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah beri hidayah. Tuan-tuan dah boleh faham apa maksud hidayah. Kemudian Allah kata apa dia lagi? Yang kedua Allah berikan apa dia? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Asal bahasa Arab ayat yang seperti ini sebenarnya dia tidak boleh. Dalam grammar bahasa Arab sebenarnya tulisan yang tepat dalam tata bahasa Arab adalah humul muflihun sahaja, tuan-tuan. Sebenarnya begini, ulaika ala hudam mir rabbihim humul muflihun, begitu saja. Kan? Tetapi Allah memberitahu, Allah menambah kalimat wa ulaika, membawa maksud penegasan, serius, benar-benar. Sebab apa? Dia tak perlu sebenarnya wa ulaika ni, sebab di awal ayat yang kelima tu dah sebut dah ulaika ala, dah sebut dah ulaika ala.
Tak perlu di hujungnya ini nak disebutkan lagi wa ulaika. Tetapi apabila yang datang kalimah itu daripada Allah Azza wa Jalla, bukan daripada manusia, Allah lebih tahu. Nak beri penegasan kepada kita, benar-benar mereka yang setelah melakukan apa yang kami minta di atas, mereka itu selepas itu mendapat hidayah daripada kami, mereka itu akan muflihun, akan berjaya. Kalimahnya sama tuan-tuan, seperti azan tadi, hayya 'alal falah tadi, sama daripada kalimah falah. Di sini jamak plural dengan bunyinya al-muflihun. Berjaya di mana? Berjaya di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka saya melihat begini, apabila kita menghafaz, dan kita hafaz pun ya, kelima-lima ayat dalam surah Al-Baqarah ini, saya harap selepas ini bukan hanya sekadar kita menghafaz saja tuan-tuan. Bukan hanya sekadar kita membacanya di majlis-majlis tahlil biasa kan. Majlis tahlil dibaca ayat ini ya, yang dalam tahlil tersebut. Bukan hanya sekadar membaca selepas ini. Anggaplah, pasaklah di dalam diri kita ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah yang 5 ini, dia merupakan ayat yang praktikal. Kerana apa dia praktikal? Kerana kita harapkan Allah berikan hidayah kepada kita, petunjuk dan bermacam lagi maksud hidayah itu tadi. Kemudian kita harapkan Allah golongkan kita di kalangan orang yang benar-benar al-muflihun, yang berjaya dunia dan akhirat. Baik, selesai ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah itu. Tuan-tuan, saya nak bawakan pada inti utama, cerita utama surah Al-Baqarah ini. Dia berada pada ayat yang cerita tentang kisah Nabi Musa AS dengan Bani Israel, ketika mereka itu diperintahkan oleh Nabi Allah Musa AS agar mendatangkan, bawa ke hadapan Nabi Musa seekor lembu betina. Mungkin ada di kalangan kita yang sudah tahu kisah cerita tentang sapi betina ini. Dia berada pada ayat ke-67. Sama-sama perhatikan ya, tuan-tuan, sama-sama perhatikan terjemahannya. Saya baca terus untuk cepat kita dapat pengajarannya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Siapa kaum Nabi Musa ini tuan-tuan? Bani Israel. Allah memerintahkan kamu, wahai Bani Israel, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor lembu betina. Tak perlu 2 ekor, tak perlu yang jantan, mungkin mahal, atau mungkin dia lasak ganas dan sebagainya. Bawa seekor je yang betina. Mereka bertanya, Musa, adakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Kau nak mempermainkan kami ke? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Ceritanya bagaimana tuan-tuan? Ya, ceritanya bagaimana? Satu hari Nabi Musa didatangi oleh sekumpulan Bani Israel. Ada chief dia, ada ketua dia. Yang ketua ni, di kalangan Bani Israel ni pun ada ketua. Dia bawa kawan-kawan dia, jom kita pergi jumpa Nabi Musa AS. Apa ceritanya? Ni ada seseorang yang telah dibunuh di kalangan kita ni. Tak ada seorang pun yang mengaku siapakah pembunuhnya. Kan, boleh bayang ceritanya kan? Hari ni pun berlaku tuan-tuan. Hari ni pun berlaku. Yang mencuri tak mengaku mencuri. Yang ambil rasuah cari orang yang lain, kambing hitamkan dia. Sampai ke tahap yang lebih parah, membunuh, lari, salahkan orang lain. Pernah berlaku kisah seperti ini pada zaman Nabi Musa AS. Maka sekumpulan Bani Israel ini ada ketua dia pergi datang kepada Nabi Allah Musa AS. Wahai Nabi Allah Musa, tolong kamilah. Kami dah bertanya, semua orang ni tak pakai semua orang tak mengaku. Pakat sama, semua tak mengaku. Apa ceritanya? Ni ada seorang di kalangan kami telah dibunuh. Maka sekarang kami nak cari siapakah pembunuh supaya dapat kita jatuhkan hukuman terhadapnya. Tuan-tuan, Nabi Allah Musa AS pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, beritahu kepada Bani Israel untuk mencari siapakah pembunuh tersebut. Minta mereka bawa lembu betina seekor sahaja. Tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Minta dijauhkan. Rumah kita dimasuki perompak, minta dijauhkan. Kita pun ada pasang CCTV. Bila kita balik, ada kesan-kesan rumah kita kena pecah. Kita pun buka rakaman CCTV itu, nampak fulan itu, ya? Kita nampak
Kita ambil rakaman CCTV itu, kita bawa ke pejabat polis. Tuan Inspektor, tolong saya, rumah saya kena rompak, bahkan mungkin boleh membantu pihak polis, saya ada rakaman. Dia pun tengok, oh, ini orang ni dah pernah ada kes rompak ni, senang kita tangkap dia, maklumat pun sudah ada. Tetapi tiba-tiba polis tu cakap macam ni dekat tuan-tuan. Tuan, untuk pastikan kita dapat lelaki ini, tolong bawa lembu betina ke pejabat polis. Apa perasaan kita, tuan-tuan? Kita nampak seseorang itu bunuh seseorang, mungkin ada CCTV lagi, kita pergi report ke pejabat polis. Polis kata, bawa kambing betina lah, kecil sikit. Apa perasaan dia? Kita akan kata apa kepada pegawai polis? Betul ke tidak ni? Kita akan kata, Tuan Inspektor, Tuan sihat ataupun tidak? Saya bukan datang nak daftar korban. Saya nak daftar korban, saya pergi dekat imam kat masjid rumah saya. Tuan-tuan, sebab itu Al-Quran akan menceritakan kepada kita ada perkara-perkara yang logik akal manusia tak boleh terima. Sebab itu yang mahal seseorang yang mengaji Al-Quran, jangan hanya membawa diri sebagai seorang Islam sahaja tak cukup. Apabila kita membaca Al-Quran, kita kena bawa diri kita sebagai seorang Muslim, ditambah lagi namanya iman dan taqwa. Maka Bani Israel ini, orang-orang Bani Israel ini datang kepada Nabi Musa. Allah arahkan Nabi Musa buat begitu, beritahu kepada mereka. Nabi Musa tak edit arahan tersebut. Nabi Musa tak edit, sebiji apa yang dia dapat daripada Allah, dia beritahu kepada Bani Israel. Betul, kita boleh mudah, Allah kata kita akan mudah untuk dapatkan pembunuh ini, tapi tolong bawakan bakaratan ataupun bakarah, seekor lembu betina. Lantas mereka beritahu kepada Nabi Musa, qalu atattakhiduna huzwa, engkau nak mempermainkan kami ke? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di situ nak dilihat mereka ini beriman ataupun tidak. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan semula kepada mereka, aku berlindung dengan Allah dengan sifat jahil kalian. Iman sudah tidak ada. Ya, ayat yang seterusnya apa cerita? Mereka berkata, Bani Israel kata, wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu. Macam mana lembu betina itu, macam mana? Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahawa lembu betina itu tidaklah tua dan juga tidaklah muda. Maksudnya pertengahan. Tetapi pertengahan di antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Saya cepatkan sedikit. Tak cukup dengan itu tadi, tuan-tuan. Soalan yang pertama mereka tanya umur. Bila telah dijelaskan tak cukup, mereka tanya lagi, mohon lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu agar dapat dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Kan dah susah permintaan yang kedua. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahawa lembu betina itu adalah lembu betina yang kuning tua warnanya, safra'u faqi'un launaha, maksudnya keemas-emasan lah, ya, what a good, yang menyenangkan orang yang memandangnya. Dah dua. Teruskan lagi, tuan-tuan. Mereka berkata lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu, kerana sesungguhnya lembu itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki nescaya kami akan mendapat petunjuk. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman, lembu itu adalah lembu betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Sehat lagi dia dan tanpa sebarang belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau telah menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan mereka hampir, ini point, lalu mereka hampir tidak melaksanakan perintah itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya harap tuan-tuan boleh follow saya. Ya, sedikit lagi masa saya ambil. Tuan-tuan, begini ya. Sebenarnya arahan yang pertama itu dah mudah. Bawa je lembu betina apa pun. Tetapi mereka yang sengaja menyusahkan tugas mereka. Contoh begini ya. Tuan-tuan nanti nak daftar dekat kampung saya dekat Ijuk ni, dah masuk lembu ke-8 untuk raya korban tahun depan. Pakat sama semua daftar cepat. Tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan balik ni nanti, ya, dekat masjid buka borang untuk daftar untuk korban, sertai program korban tahun depan. Tuan-tuan pergi dekat Tok Imam ataupun Tok Siap yang pegang borang, tuan-tuan tanya dekat dia, saya nak lembu yang tak tua dan tak muda. Kemudian saya nak lembu yang warnanya
keemas-emasan. Kemudian saya nak lembu yang tak pernah digunakan untuk membajak tanah, tak pernah buat kerja berat, baru saya daftar jika ada. Rasa-rasa Tok Imam ataupun orang masjid nak layan kita ke? Buang masa, takkan layan kita. Ataupun kita yang sebagai orang yang diuruskan amanah, kena pegang borang. Datang seseorang kepada kita, kita pegang borang daftar korban dekat masjid. Datang seorang pemuda ataupun sesiapa saja datang dekat kita, dia nak daftar. Dia pun beri alasan yang sama. Saya nak join program korban tahun depan, tetapi dengan syarat lembunya sekian. Macam dalam surah Al-Baqarah. Pening kepada kita. Kita takkan layan. Tuan-tuan dirahmati Allah, kesemua permintaan Bani Israel ini sebenarnya akan memudahkan mereka ke ataupun akan menyusahkan mereka? Akhirnya akan menyusahkan mereka. Apa pengajaran yang boleh kita ambil, tuan-tuan? Pantas ni. Ini tadaburnya. Ini kisah sirah mereka, tuan-tuan. 4,000 tahun yang lalu kisah Nabi Musa alaihissalam. Sekarang apa tadaburnya? Apakah relevan cerita ini kepada kita? Cuba kaitkan begini, tuan-tuan. Bila mana Allah memberikan arahan kepada kita sekian ibadah, sekian waktunya, ini sekian kaifiatnya, dibantu oleh hadis-hadis Nabi, tuan-tuan, kita sebagai seorang hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasul SAW, jangan bertanya kenapa subuh 2 rakaat, tuan-tuan. Saya pernah berhadapan dengan seorang remaja dan juga seorang ibu ni. Bukan orang biasa, seorang pensyarah kakak ni kan. Pening kepala dia nak berhadapan dengan anak perempuan dia ini. Anak-anak remaja sekarang, tuan-tuan, dia bertanya, "Ustaz, tolong, ya, budak ni dah pening dah kepada saya, anak ni, untuk solat." Bahkan dia bertanya kepada saya, "Kenapa solat subuh yang susah nak bangun itu hanya 2 rakaat? Alam-alam sudah susah nak bangun, buatlah banyak rakaat sedikit, buatlah 4." Tuan-tuan, anak-anak kita apabila yang disebut oleh Nabi kaifiat sekian cara solat, Nabi sebut kepada para sahabat, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kita tak boleh edit dan jangan bertanya. Apabila kita bertanya, maka di situ ada masalah akidah antara kita dengan Allah ataupun ibadah kita. Tuan-tuan, jika itulah yang berlaku dalam diri kita, maaf saya sebutkan, perkataan yang mungkin kasar. Jika itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bersoal jawab dengan ibadah yang telah jelas dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, maka tak ubah perangai orang yang seperti itu seperti perangai Bani Israel. Agak keras, agak tak molek perkataannya, tetapi Allah telah gambarkan jangan jadi yang seperti ini. Itu antara kita dengan ibadah kita. Cuba kita pergi dalam urusan kerja kita, tuan-tuan. Ya, sebenarnya bila bos ataupun ketua jabatan kita telah arahkan satu arahan, jangan kita banyakkannya. Ditimbangi lagi banyakkannya semakin susah. Kan? Semakin susah. Bila dia beritahu itu kita dah jelas, buat saja. Kemudian dah selesai, kita tunjukkan ataupun hantarkan, submitkan. InsyaAllah harap-harapnya itulah yang dia perlukan. Tetapi bila kita tanya lebih detail, maka dibimbangi. Kemudian hari kita akan disusahkan, dan yang ditakuti seperti pada penghujung ayat itu tadi, wa ma kadu yaf'alun. Pada penghujung ayat 71 tadi, mereka betul sebelah, tetapi hampir mereka tidak lakukan. Untuk pengetahuan kita bersama, sebenarnya bukan sepenuhnya usaha Bani Israel ini untuk mendapatkan lembu betina tersebut. Ada malaikat yang Allah turunkan untuk membantu mereka dapatkan lembu betina itu. Ringkas ceritanya bagaimana? Turun malaikat itu pergi jumpa kepada seorang anak yatim. Dia hanya tinggal dengan ibunya di tengah-tengah hutan. Dia inilah yang ada lembu yang Nabi Musa sebutkan ini tadi. Warnanya begitu, umurnya seperti yang diminta, dan juga lembu itu belum sempat digunakan untuk kerja-kerja berat. Hanya itu sahaja lembu yang layak, tuan-tuan. Maka malaikat itu tadi memberikan sejumlah wang dan dibawa ke hadapan Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya seterusnya saya sambungkan. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang itu, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang perkara itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bahagian dari lembu itu. Demikianlah Allah menghidupkan
orang yang telah mati, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kisahnya bagaimana? Sebagai penutup kisah Bani Israel dengan lembu betina ini, bila dah bawa lembu betina itu di hadapan Nabi Musa, disembelih, kemudian salah satu tulang daripada bahagian lembu tersebut diambil oleh Nabi Musa, dipukul kepada orang yang dah mati, mangsa yang kena bunuh tu tadi kan, dipukul kepada dia, dia bangun, dia bangkit. Dia kata apa dia? Ni lelaki yang poyo ni bahasa mudah faham kita kan. Siapa yang dimaksudkan oleh lelaki mangsa ni, mangsa bunuh ni? Ni, cip ni tadi, ketua ni tadi. Dalam kumpulan Bani Israel tadi ni, dia ni yang ketua. Dia dah sibuk ajak semua Bani Israel mari datang jumpa Nabi Musa, padahal dia dah pembunuh. Tuan-tuan, berlaku tak situasi yang seperti ini dalam kehidupan kita hari ini? Berlaku, tuan-tuan. Ada orang, dia yang salah, dia yang buat perkara tersebut, dia yang buat jenayah itu, tetapi dia dah nampak sebelum dia nak buat jenayah ni, dia dah nampak siapakah yang bakal jadi kambing hitam agar dia selamat, tuan-tuan. Tetapi pada pandangan Allah, seseorang itu, sekecil mana pun perkara yang dia buat itu, langsung tidak akan terlepas daripada pandangan Allah, dan pasti dia akan dibalas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, izinkan saya untuk 4 minit yang terakhir, itu inti utama dalam surah Al-Baqarah, kisah Bani Israel dengan lembu betina itu. Kemudian mungkin kita boleh ambil sedikit bagaimana tindakan ataupun reaksi situasi yang dihadapi oleh Nabi Musa. Tetap dia tenang walaupun berhadapan dengan Bani Israel yang jahil tadi disebutkan tadi, dia tetap tenang supaya dapat membimbing mereka ke jalan yang benar mengikut arahan Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup kita dalam surah Al-Baqarah ini, tak sempatlah semuanya tuan-tuan, ayatnya banyak, 286 ayat. Malam ini tuan-tuan, bermula malam ini, jika ada yang dah buat, alhamdulillah. Sesiapa yang belum buat, tolong sama-sama kita amalkan. Jadikan wirid sebelum kita tidur. Tuan-tuan, saya yakin di hadapan saya, tuan-tuan sebaya dengan abang saya, sebaya dengan ayah saya yakin tuan-tuan amalkan surah Al-Mulk sebelum tidur. Tak lama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, anak saya pun dah hafal. Sebelum tidur kami baca sama-sama. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dah membacanya. Kemudian tuan-tuan membaca 3 kul. Kemudian sama-sama kita baca apa lagi? Ayatul Kursi. Kemudian tuan-tuan mungkin membaca doa tidur. Tolong sama-sama tambahan sedikit wirid sebelum kita tidur malam ini. Ini hadis yang sahih. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, begitu juga dalam Sahih Muslim disebutkan. Bahkan tuan-tuan hafaz ayat ini, iaitu 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286. Bunyinya bagaimana? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kita hafal ayatnya, pun kita baca dalam tahlil kan. Tadi dalam tahlil baca ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah kan. Kemudian dalam tahlil itu juga kita baca ini ayat amanar rasul. Dia bermula daripada lillahi ma fis sama tu kan dalam tahlil. Tapi dalam hadis disebutkan, barang siapa yang sebelum tidurnya dia membaca 2 ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah, amanar rasul sampai habis, kemudian disambung la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sehingga habis, maka janji Nabi SAW, orang yang membaca 2 ayat yang terakhir itu, mereka itu akan dicukupkan keperluan kehidupannya. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ini, yang penting bukan kehendak. Yang penting apa dia? Keperluan. Agar Allah berikan kesihatan kepada kita, isteri dan anak-anak. Tak ada guna tuan-tuan. Gaji 10,000 tetapi sakit sepanjang tahun. Habis duit begitu saja. Pergi hospital kerajaan, hospital kerajaan tak boleh buat. Dia minta rujuk kepada hospital pakar. Lagi mahal tuan-tuan. Berpuluh ribu mungkin. Maka yang kita harapkan keperluan, bukan kehendak. Kita yang membaca 2 ayat yang terakhir, insya-Allah sebelum tidur, saya rasa tak sampailah 1 minit untuk 2 ayat yang terakhir ini. Kita dah hafal pun. Ya, mungkin 30 saat sahaja kita akan nampak perubahan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Ya, rezeki yang Allah berikan itu ada keberkatan. Ingat sama-sama sebagai penutup kita pada hari ini tuan-tuan, rezeki yang Allah berikan kepada kita biarlah mungkin kurang berbanding orang lain, tetapi yang kita harapkan adalah keberkatan. Apa maksud keberkatan dalam rezeki? Sihat keluarga kita,
anak kita soleh, anak kita solehah, isteri kita solehah, dengar kata kita, kenderaan yang kita pandu mungkinlah tidak semewah orang lain, tetapi tidak meragam, tidak selalu ke bengkel. Tuan-tuan, kita memandu dalam keadaan yang tenang. Allah jaga kita, anak-anak kita ke sekolah, Allah jaga anak-anak kita. Ini dimaksudkan rezeki yang berkat. Maka insya-Allah mudah-mudahan itu yang kita impikan dan harapkan. Namun tidak cukup sekadar doa dan impian, dia ada tugas. Apa tadi tugasnya? Sikit saja. Bermula malam ini insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan kita boleh baca sama-sama di rumah, ajak isteri dan anak-anak. 2 ayat yang terakhir, wirid yang kita tambah dalam sebelum kita tidur itu, 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah itu tadi. Insya-Allah. Pada pertemuan akan datang bulan September yang depan, kita akan pergi pada surah Ali Imran berkenaan dengan keluarga Imran itu tadi, melahirkan Maryam, daripada Maryam lahir generasi yang hebat iaitu Isa ibnu Maryam. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Saya mohon maaf di atas kekurangan dan terkasar bahasa. Panjang umur, murah rezeki. Kita bertemu lagi. Jaga kesihatan tuan-tuan, jaga pemakanan. Dengan kesihatan yang baik, insya-Allah dapat kita beribadah dalam keadaan selesa dan tenang. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada hari ini perhimpunan yang Engkau rahmati. Perpisahan kami selepas ini, ya Allah, perpisahan yang tiada maksiat padanya. Jadikanlah Al-Quran ini, wahai Allah, musim bunga di dalam hati-hati kami. Jadikanlah Al-Quran ini mudah untuk kami membacanya siang dan malam, mudah untuk kami faham, mudah untuk kami menggunakan di dalam kehidupan kami seharian, dalam organisasi kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.